Okey. Tiba-tiba umat Islam diuji dengan dahsyatnya. Dan kita di Malaysia terasa sangat dengan ujian COVID-19 apabila kita tak diizinkan sembahyang berjemaah di masjid. Allahu Akbar. Malah solat jemaat tak diizinkan untuk dilaksanakan di masjid-masjid di seluruh Malaysia. Allahu Akbar. Bagi mereka yang jiwanya tidak ada di masjid itu tak ada masalah. Walaupun mereka tu riuh lah. Riuh, ya Allah, tidak boleh bersemayang di masjid. Padahal mereka cuma duk lihat luar masjid ya selama ini. Dalam masjid tak pernah nampak muka. Ada juga yang macam tu. Biak pilah kata orang utara. Tapi bagi mereka yang jiwa mereka bergantung di masjid, Allahu, terduduk mereka. Sedih sangat. Bagi ramai kita ataupun majoriti kita tak pernah mengalami benda seperti ini hingga Jumaat tidak boleh diadakan. Jadi ada yang mengatakan penceramah agama pun, wow, ada yang mengatakan tidak boleh patuh pada arahan jabatan agama ini, majlis agama ini. Tidak boleh kita patuh kepada kehendak fatwa ini, tidak boleh. Jadi kalau kita meninggalkan masjid, tidak berjemaah di masjid, tidak menegakkan Jumaat, kita telah meruntuhkan agama. Tidakkah maqasid dalam Islam ada 5 yang di atas agama, keduanya nyawa. Maka agama di atas, nyawa nombor 2. Agama dulu, tidak berjemaah di masjid bermakna kita runtuhkan agama Allah. Penceramah dengan muka sedih nak beritahu pada masyarakat tentang maqasid. Kalau tidak pergi berjemaah, tidak menegakkan jemaat, runtuh agama. Bila agama runtuh, kacau bilaulah kita. Ya ke begitu, Ustaz? Kalau orang sakit, dia sembahyang fardunya tidak boleh solat berdiri. Padahal solat fardu mesti berdiri. Jika tidak sah. Solat sunat tak apa. Tapi dia tidak berdiri. Sebab apa? You tidak sembahyang fardu tidak berdiri, tidak qiyam. Sebab saya sakit, berlaku aksiden, saya kena sembahyang sambil berbaring. Rosak tak agama dia? Dia masih bersembahyang kan? Tapi tidak berdiri, cuma berbaring. Rosak tak agama dia? Tak rosak. Dia masih beragama. Malah mungkin ketika dia sembahyang cara tak sempurna itu, dekat lagi dengan Allah. Ketika sakit itu, makin banyak istighfar, makin muhasabah diri, makin bermohon dengan penuh khusyuk. Agama dia di sudut spiritual, kerohanian mungkin lebih meningkat. Tapi sembahyang dia tak begitu sempurna, tak berdiri. Sama dengan sekarang. Tak sembahyang ke? Sembahyang tetap wajib. Kewajipan solat tak pernah terbatal. Termasuk ketika pandemik ini, tetap sembahyang. Cuma jika orang sakit tak boleh berdiri, kita juga keadaan sakit ini menyebabkan kita tak boleh berjemaah. Tapi solat tetap buat. Dan pada ketika yang sama kita istighfar, dari agama kita tak runtuh. Mungkin bagi ramai orang di saat pandemik ini sentiasa ingat pada Allah, berdoa pada Allah, minta ampun sebab mungkin daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Agama itu mungkin lebih meningkat. Cuma di sudut teknikal saja jemaat tak ada. Tapi adakah itu bermakna agama runtuh? Agama tak runtuh. Contoh solat tak runtuh, kewajipannya masih berterusan. Sebab itu ada pula yang mengatakan kita cuma takut kepada Allah, kita tak takut pada corona. Dr. Dina, itu ungkapan yang betul ke? Ya memang betul. Kita hanya takut pada Allah, tidak pada corona. Itu betul. Itu betul. Tetapi benda betul itu bila kita perincikan, akhirnya kita sedar ada yang tak betul. Permulaan tu betul, perinciannya tak begitu betul. Permulaannya Islamik, kita hanya takut pada Allah, tidak pada corona. Islamik, perincian pengamalannya sudah tidak Islamik. Itu kita kena kritikal. Mari kita jangan dengar ceramah ustaz, jangan dengar pandangan Dr. Daniel. Keep quiet. Mari kita dengar sabda Nabi SAW. Ada sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Daraqutni.
Berdasarkan sabda Nabi SAW, sabda Nabi yang bermaksud, saya nak ceritakan maksud hadis ini. Sesiapa yang mendengar laungan azan, siapa yang mendengar laungan azan, tanda masuk waktu, jangan dia tidak menyahutnya dengan cara pergi solat di masjid. Jangan dia menghalang diri daripada menyahutnya dengan bersolat di masjid. Itu tafsiran. Kecuali jika ada uzur. Jadi hendaklah berjemaah di masjid, kecuali kata Nabi SAW, jika ada uzur, jika ada keuzuran. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal uzur? Uzur itu apa maksudnya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, khauf atau marad, takut atau sakit. Maksudnya berjemaah di masjid ini Islam nak sangat berdasarkan sabda Nabi, sunnah Nabi. Tetapi ada ketikanya Nabi larang kita berjemaah di masjid. Ada benda tu dalam Islam. Ada ketikanya kamu jangan berjemaah di masjid. Jika tak berjemaah di masjid ini, pada ketika itu runtuh agama, Nabi akan kata pergi juga walaupun uzur. Sebab jika tak pergi, runtuh agama. Tak, Nabi kata ketika uzur itu jangan pergi berjemaah, iaitu ketika takut dan sakit. Jadi orang yang dijangkiti COVID-19, dia sakit. Dia sakit. Maka jangan pergi jemaat. Jangan pergi berjemaah di masjid. Tapi ada yang masih, dia tahu dia sakit, dia nak pergi juga ke masjid. Kononnya nak tegakkan sunnah. Bro, ni dia sunnah. Ketika kamu sakit, apatah lagi diketahui sakit itu boleh merebak pada orang dengan mudah. Bro, ini sunnahnya. Nabi SAW mengatakan pada kita dan juga bro, kamu tak payah ke masjid, tak payah berjemaah. Kalau tak mau ikut sains, ikut sunnah. Dan ketika takut, dan wabak pandemik ini mendatangkan takut sebab dia mudah sangat melompat pada orang, mudah sangat. Jika kita duduk 1 meter pun, okey, bagus. Tapi apa yang kita sentuh, kita tak sedar. Kita buka pintu, kita sentuh mungkin orang yang dah dapat jangkitan, di tangannya mungkin ada kesan hingus, dia menyentuh, kita pun menyentuh. Semua ini boleh saja menjadi sebab musabab ia merebak. Jadi ketakutan tu ada, tak payah berjemaah di masjid. Ada dalam sunnah. Dan lebih menarik perhatian saya ialah tentang solat Jumaat. Pernah pada suatu ketika, berdasarkan riwayat oleh Bukhari dan Muslim, hadis amat sahih, riwayat daripada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada suatu ketika menyampaikan pesan pada muazzin, pada Tok Bilal. Ketika itu hari Jumaat, hujan turun lebat, tuan-tuan dan puan-puan, hujan turun lebat, heavy rain at that instant. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpesan pada Tok Bilal. Kata sahabat, "Idza qulta", bila kamu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul." Selepas itu, selepas dua ucapan syahadah tadi, selepas itu jangan kamu kata hayya 'alas solah. Selepas itu jangan kamu kata hayya 'alas solah, tapi hendaklah kamu kata ganti hayya 'alas solah dan seumpamanya sallu fi buyutikum. Itu yang kedengaran sekarang. Ada sunnahnya, ada hadisnya. Sallu fi buyutikum. Solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Sahabat Abdullah ibn Abbas suruh Tok Bilal berkata demikian. Jangan kata datanglah pada solat, tidak. Sebut solat di rumah-rumah kamu. Dan hadis ini, riwayat ini tentang hari Jumaat. Maka riwayatnya bersambung. Faka'anna an-nas sastankaru dzak. Maka masyarakat macam tidak begitu bersetuju. Macam tidak begitu senang hati dengan pandangan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya Allah, Jumaat tak akan ditegakkan.
Sahabat suruh kita semayang semua di rumah, tiada jemaat pada hari ini, hujan lebat. Riwayat mengatakan masyarakat tidak begitu bersetuju. Maka berkata sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Kamu terkejut ya? Kamu terkejut dengan benda ni ya? Kamu terkejut? Sesungguhnya telah melakukan benda ini oleh seorang yang lebih baik berbanding aku. Siapa tu? Siapa itu? Maksudnya telah dilakukan oleh seorang yang lebih baik daripada aku. Nak kaitkan dengan Nabi SAW. Maka terus sahabat Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya Jumaat ini, solat Jumaat ini kewajipan. Aku tahu. Sesungguhnya solat Jumaat ini kewajipan. Tetapi aku tidak suka kamu keluar berjemaat dan berjalan di tanah yang dipenuhi air dan lumpur. Tapi hujan terlampau lebat, boleh membawa bah, berlumpur habis jalan. Aku tak nak kamu keluar dalam keadaan macam itu. Semayang di rumah-rumah kamu. Pernah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang terkejutnya pada hari ini? Oleh muazzin berkata, sallu fi buyutikum. Apa terkejutnya? Telah berlaku dahulu. Jumaat tak ditegakkan, telah berlaku sebab berlaku sesuatu yang berkaitan dengan darurat. Sekarang darurat juga dengan kuman yang boleh membunuh, sebab musabab pada itu. Senang menjangkiti, banyak lagi yang kita belum tahu, ada yang kita tahu, banyak lagi kita belum tahu tentang kedahsyatan kuman ini. Lihat kematian di Malaysia, setiap hari ada kematian sekarang ini. Di Itali 800 mati satu hari, sampai satu hari pernah 1000. Dahsyat. Di Itali dahsyat.